Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam suruh kita menggunakan akal fikiran, betul. Tetapi akal fikiran yang Islam suruh kita guna ni bukanlah mutlak bebasnya. Kerana akal ni ada kemampuan dia. Akal ni ada kemampuan yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW tidak membenarkan kita ni memikirkan tentang perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Kan? Ada benda yang kita boleh fikir, kita disuruh fikir. Ada benda yang kita tak mampu fikir, maka kita janganlah fikir. Golongan-golongan awal yang terlalu banyak menggunakan akal fikiran mereka adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah pakai akal maksimum. Sampai benda-benda gaib pun dia nak pakai akal. Maka apa saja yang bercanggah dengan akal dia, dia tak boleh terima. Maka mereka menolak azab kubur. Sebab apa? Sebab dia kata macam tak logik pada akal. Sedangkan azab kubur ni, benda yang gaib, benda yang akal tak mampu fikir. Mereka menolak tentang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kita akan melihat Allah di hari kiamat. Kerana menurut akal mereka, bila nak tengok Allah, proses melihat perlu ada jarak, perlu ada cahaya, perlu ada arah. Jadi mereka tolak. Mereka takwil. Ila rabbiha muntazirah. Ayat yang kata ila rabbiha nazirah, dia takwil kepada muntazirah, menunggu balasan daripada Tuhan mereka, bukannya melihat. Bukan melihat kepada Tuhan. Sedangkan hadis Nabi SAW jelas mentafsirkan ayat Quran yang mengatakan kita akan melihat Tuhan. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatul badr. Kamu akan tengok Tuhan kamu di hari kiamat macam mana kamu tengok bulan purnama. Macam itulah kamu akan tengok Tuhan dari sudut jelasnya. Wala tudammuna fi ru'yatih. Kamu tak berebut untuk melihatnya. Kamu akan tengok pakat seorang sama je. Tengok jelas. Tapi mereka menggunakan akal fikiran maksimum sehingga mereka tersesat dan menolak hadis-hadis yang sahih. Sedangkan hadis dalam masalah melihat Tuhan ni sampai kepada hadis mutawatir, bahkan ayat Quran menyebutkan dengan jelas. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita kena sedar dalam perkara-perkara yang gaib kita hanya terima. Allah Azza wa Jalla turunkan Quran, suruh kita fikir tentang kebesaran Allah. Betul? Allah Ta'ala suruh kita fikir perjalanan alam ni, Tuhan suruh tengok. Tengok dalam diri kita keajaiban-keajaiban anggota yang Allah Ta'ala sediakan. Rasa kebesaran Tuhan, rasa tentang kewujudan dan kebijaksanaan Tuhan. Tapi benda-benda tentang sifat Tuhan, bukan Tuhan suruh fikir, Tuhan suruh beriman. Bahkan yang menyedihkan kita kadang-kadang, ada sebahagian daripada kawan-kawan kita buat main-main pula. Dia kata, bila hadis Nabi SAW kata Tuhan turun ke langit dunia, turun tu macam mana? Kalau Tuhan turun, aras kosong ke? La ilaha illallah. Nabi SAW sebut begitu, kita terima je lah. Macam mana tu kita tak tahu. Yang disuruh kita bangun malam. Tapi ada golongan manusia dia tak nak bangun malam tu, tak nak bincang pasal bangun malam tu. Dia pergi bincang aras kosong ke tak kosong. Dia ingat Tuhan ni macam mana? Sebab itu Ibn Rajab kata, kalau ada orang tanya soalan macam ni, tak layak dijawab pun. Kalau zaman Umar, dia ni layak untuk diambil tindakannya, dipukul dia oleh pemerintah. Dia ambil tindakan, mungkin dipenjara oleh pemerintah. Kerana pada zaman itu, ketika mana Nabi SAW membicarakan tentang hadis ni, tak ada sahabat pun yang tanya, ya Rasulullah, macam mana turun tu? Aras kosong ke tidak masa Tuhan turun tu? Masuk ke dalam alam ke tidak? Bersatu dengan alam ke tidak? Dah dunia ni bulat. Dunia ni kan bulat. Pusing, 1/3 malam kat sini, lepas habis kat sini, kat sana pula. Habis tu Tuhan tak naik-naik ke? Ini semua perkara-perkara yang akal tak mampu fikir. Akal tak mampu fikir, maka kita tak perlu fikir. Ini yang pertama.